Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, so macam biasa kelas kita pada hari ini untuk membincangkan soalan yang cikgu dah bagi. Okay, so kita beralih kepada topik yang seterusnya iaitu pantulan cahaya. Okay, jadi cikgu harap kamu dah tengoklah video mengenai pantulan cahaya supaya senang cikgu nak terang nantilah. Okay, soalan yang pertama, Takif menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat cahaya dengan menggunakan cermin satah. Dia menghalalkan lampu suluh ke arah cermin seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah dan sudut pantulan direkodkan. Okey. Jadi, soalan A, lukis sinar pantulan dan labelkan sudut pantulan pada rajah di atas. Okey. Jadi, lampu suluh di sini. Ini lampu suluh. Okey. Maka sinar ini yang daripada lampu suluh ni dikenali sebagai sinar tuju. Sinar tuju. Dan bila cahaya itu kena kepada cermin, maka cahaya itu akan dipantulkan. So macam nak lukis? Okey, lukis dia daripada sini. Macam itulah lebih kurang. Okey, itu okey, nak panah ni, labelkan. Ini adalah sinar pantulan. Okey, sinar pantulan. So yang kedua dia kata labelkan sudut pantulan. Mana sudut pantulan? Okey. Okey. Ni dia ada dua sudut nah. Okey, cikgu warnakan. Okay, satu yang warna hijau ni sini. Satu lagi warna emas ni. Okey. So yang warna hijau ni, oleh kerana ni sinar tuju, maka sudut yang warna hijau ni dinamakan sudut tuju. Sudut tuju. Dan yang warna gold ni, okey, ini sinar pantulan, maka sudut ini dikenali sebagai sudut pantulan. Sudut pantulan. So A ni yang warna gold tu lah, sudut pantulan. Yang warna hijau tu sudut tuju. Okey. Habis di situ, kemudian tengok pula B. Okey, Takif mempelotkan keputusannya pada graf seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey. Berdasarkan graf itu, apakah hubungan di antara sudut tuju dengan sudut pantulan? Okey, cuba kita tengoklah dia punya graf ni. Okey, yang di bawah ini sudut, yang di sini sudut tuju. Yang sini sudut pantulan. Okey, cuba kita tengok. Takif ni mula-mula digunakan 10. Dia sudut tuju dia 10. Yang ni 10. Kan? Bila dia cek balik sudut pantulan pun 10 juga. Tu situ kan. Okey. Dia tuju pula sudut dia 20 darjah. Kemudian dia tengok sudut pantulan pun sama 20 darjah. Kan? Kemudian kita tengok sudut tuju 30 kan? Sudut pantulan pun 30. So sudut yang sama. Kita tuju 30, kita dapat pantulan pun 30 darjah sudut dia. Okey. Dan graf dia menaiklah macam tu. Okey. Jadi berdasarkan graf, apakah hubungan antara sudut tuju dengan sudut pantulan? Sudut pantulan berkadar terus. Jawapan dia berkadar terus. Maksudnya semakin tinggi, semakin banyak kita tuju, sudut tuju tu, semakin banyaklah sudut pantulan. Ayat lain dia, kalau orang tanya pasal hubungan ni, ayat dia kita boleh guna ayat semakin-semakin juga. Okay, nak jawab macam mana? Okay. Semakin bertambah sudut tuju, semakin bertambah sudut pantulan. Okay, ini kalau kita gunakan ayat semakin. So boleh guna ayat tu lah. Yang ni dia dah bagilah. Cuma kita isi tempat kosong. Tapi kalau soalan subjektif, dalam soalan dia tak bagi tempat kosong,
maka kita akan tulis ayat yang penuh, kita boleh gunalah ayat semakin. Okey. Kemudian soalan dia, berapakah nilai sudut pantulan sekiranya sudut tuju 70 darjah? Okey, maksud dia kalau kita tengok gambar ni, okey, katakanlah sudut tuju ni dia bagi tadi, soalan dia kata sudut tuju dia 70 darjah. Berapakah sudut pantulan? Okey, kita tengok graf ini. Tengok di sini lah. Okey. Sudut tuju dia 70. Berapa sudut pantulan? Sama, 70. Maka jawapan kat sini pun sama, 70 darjah. Sebab apa? Sebab sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Jadi, hal ini demikian kerana berdasarkan hukum apa ni? Hukum pantulan. Sebab topik kita pantulan. Nilai sudut pantulan adalah sama dengan sudut tuju. Okey, senang ya. Kita tengok sudut tuju dia 30, pantulan pun 30. Yang ni 7 50, maka pantulan pun 50. Sama lah. Okey. Terangkan apa yang berlaku kepada sinar pantulan sekiranya cermin satah diganti dengan bongkah kayu. Maksud dia macam ni. Maksud dia kita gunakan kayu. Ini ialah kayu. Kayu kita tuju cahaya dekat sini. Okey. Akan adakah pantulan kalau kita gunakan kayu? Kalau cermin kita tembak ataupun kita tujukan cahaya, ada pantulan. Tapi kalau kayu, maka kalau kayu tiada pantulan. Tak ada lah pantulan sebab kayu. Kerana cahaya menyerap. Okey, sorry, bukan cahaya menyerap. Cahaya diserap. Cahaya diserap oleh bongkah kayu dan tidak dipantulkan. Apa maksud dia? Maksud dia bila cahaya kena kepada kayu ni, cahaya ni semua dapat kat kayu ni. Kayu tu ambil. Jadi tak ada lah yang dipantulkan ni, tak ada. Sebab semua akan masuk dalam kayu ni. Kalau cermin, dia ambil cahaya tu, dia pantulkan. Dia tak ambil cahaya tu, dia dipantulkan. Tidak diserap lah cahaya tu. Okey, C pula. Nyatakan satu aplikasi pantulan cahaya dalam kehidupan kita. So antaranya ialah papan tanda jalan. Kalau kita perasan waktu malam kan kita buka lampu kereta ataupun lampu motor dekat papan tanda jalan, maka dia ada reflektor, dia ada pemantul cahaya tu supaya kita dapat baca tulisan dekat papan tanda tu lah. Okey. Rajah di bawah menunjukkan seorang penunggang motosikal yang menunggang pada waktu malam. Pada pendapat anda, mengapakah penunggang motosikal digalakkan untuk memakai jaket yang berjalur pantulan cahaya apabila menunggang pada waktu malam? Maksudnya dia kalau kita pakai waktu malam, kita menunggang motor pada waktu malam, kena pakai jaket, seeloknya pakai jaket yang ada pemantul cahaya tu. Okay. Kenapa? Apabila penunggang motosikal memakai jaket yang berjalur pantulan cahaya pada waktu malam, penunggang jalan raya lain dapat mengesan kedudukan penunggang motosikal di atas jalan lah. Di atas jalan. Okey. Jadi cahaya daripada lampu hadapan kenderaan ataupun lampu jalan yang terpantul daripada jaket dapat dilihat oleh pemandu-pemandu lain. Maksud dia
kalau kita pakai baju yang warna gelap, contoh yang tak ada reflektor. Jadi bila pakai baju yang tak ada reflektor ni pada waktu malam, kadang-kadang menyukarkan pemandu lain nak tengok kedudukan, jadi bahayalah. Jadi bila ada jaket keselamatan tu, bila lampu kereta waktu malam tu suluh kepada jaket tu, dia nampaklah dia duduk kat mana. Jadi dia dapat membantu pemandu lain dan dapat mengelakkan daripada kemalangan. Ini faktor keselamatan jugalah. Sebab tu sama juga waktu dekat kereta ataupun dekat basikal, ada juga yang pakai nak gerek pada waktu malam kan. Jadi kena pakai juga reflektor pada basikal tu, pada gerek tu, dan juga pada badan penunggang basikal tu lah, pakai jaket supaya pemandu lain dapat tengok. Okey, jadi kesimpulan dia, pertama, cahaya boleh dipantulkan banyak. Yang kedua, kena tahu apa itu, mana satu sudut tuju, mana satu sudut pantulan. Kemudian berapa darjah sudut pantulan tu. Kalau 7 dia 30, pantulan dia berapa. Okay. Kadang-kadang soalan dia the trick lah. The trick kita. Okay, macam ni ya. Okay. Kadang-kadang dia bagi sudut kat sini. Okay. Sudut kat sini dia bagi contoh 20 darjah. Dia tanya sudut. Okay, soalan dia tanya berapakah sudut pantulan. Ni 7, ni pantulan. Okay, ni sudut ni. So macam mana nak kira? Okay. Yang ni sudut ini 90 darjah. Warna hitam ni 90 darjah daripada garis normal ni. Okay, kalau sini 20, sini sudut ni berapa? Jadi 90 tolak dengan 20. Jadi 70. So sini 70, maka sudut pantulan pun sama 70. Kebanyakan pelajar dia nampak 20, dia tahu sini pun 20 juga. Salah lah. Maka kena berhati-hati dalam menjawab soalan. Okey, setakat itu dulu perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.